Selamat kembali kepada channel Cikgu Tiong. Hari ini kita akan belajar tajuk persembalan. Video ini mengenai tajuk persembalan. Dalam tajuk persembalan, Cikgu akan bahagikan kepada dua video untuk menerangkan tajuk ini. Dalam tajuk persembalan, kita akan belajar pemboleh ubah. Dalam pemboleh ubah, ada dalam bentuk X ataupun bentuk kadaran. Dalam bentuk X pula terdiri daripada pemboleh ubah diskrit dan pemboleh ubah selanjar. Pemboleh ubah diskrit boleh membentukkan taburan binomial dan taburan Poisson. Kita akan belajar teorem hak memusat boleh jadikan semua taburan diskrit ini kepada taburan selanjar, iaitu taburan normal. Dalam taburan normal, kita boleh tukarkan dia kepada taburan normal piawai dengan tujuannya untuk carikan keberangkalian. Sama juga bagi taburan persembalan, tukarkannya kepada taburan normal piawai untuk carikan keberangkalian. Seterusnya untuk kadaran juga. Bagi perkadaran sampel, kita akan melalui pembetulan keselanjaran. Seterusnya, tukarkan dia kepada bentuk taburan normal piawai untuk carikan keberangkalian juga. Tanpa melengahkan rasa, jom kita mula. Kita mulakan dengan pemboleh ubah rawat. Pemboleh ubah rawat ialah suatu fungsi yang nilainya ditentu daripada unsur-unsur dari luar sampel secara rawat. Biasanya akan diwakilkan oleh huruf besar. Pemboleh ubah rawat terdiri daripada dua jenis, iaitu pemboleh ubah rawat diskrit dan pemboleh ubah rawat selanjar. Kita mulakan dengan pemboleh ubah rawat diskrit dulu. Pemboleh ubah rawat diskrit ialah satu fungsi yang nilainya terdiri daripada nilai yang boleh dibilang. Misalnya, kita akan letakkan S sama ada dia nilainya sifar 1, 3 ataupun 20 ke. Nilai dia memang kita boleh dikira. Manakala kalau pemboleh ubah rawat selanjar, dia adalah satu fungsi nilainya yang tak terhingga dalam satu lingkungan jumlah tertentu. Jadi biasanya kita akan gunakan tanda ketaksamaan. Ini adalah tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Sekarang kita tengok keberangkaliannya. Kalau kita nak carikan jumlah keberangkaliannya, kita akan tambahkan setiap satu nilai punya keberangkalian. Seterusnya kita tambah, kita akan dapatkan jumlahnya sentiasa bersama dengan 1. Keberangkalian bagi pemboleh ubah rawat selanjar, dia lain. Dia boleh tulis dari negatif infinity hinggalah infinity. Jadi jumlah bagi semua keberangkaliannya adalah bersamaan dengan 1. Sebagai contohnya, jadikan pemboleh ubah sebagai bilangan bunga wujud daripada lambungan 3 duit siling. Jadi jawapannya sama ada tiada bunga wujud sekali, 2 kali ataupun 3 kali bunga wujud. Bagi pemboleh ubah selanjar pula, misalnya kita kata jisim bagi pelajar antara 30 hingga 70. Tengok, pemboleh ubahnya kita gunakan tanda ketaksamaan. Taburan keberangkalian pula adalah senarai semua nilai yang mungkin bagi pemboleh ubah rawat diskrit ataupun pemboleh ubah rawat selanjar dengan keberangkalian yang sepadan dengan suatu uji kaji. Misalnya, ada pemboleh ubahnya ada sifar 1, 2 ataupun 3. Jadi kita boleh carikan keberangkaliannya. Kita dapati bagi taburan keberangkalian, jumlah semua keberangkalian bagi semua peristiwa ini hasilnya ialah 1. Kita teruskan kepada jenis-jenis taburan keberangkalian. Jenis-jenis taburan keberangkalian, kita tahu untuk pemboleh ubah, kita ada pemboleh ubah rawat diskrit, ada pemboleh ubah rawat selanjar. Makna taburan keberangkaliannya juga sama. Ada jenis yang taburan keberangkalian diskrit, ada taburan keberangkalian selanjar. Apakah contoh-contoh bagi taburan keberangkalian diskrit? Contohnya ada taburan binomial, taburan Poisson. Bagi contoh taburan keberangkalian selanjar adalah taburan normal. Sekarang kita akan fokus kepada taburan normal. Apa artinya taburan normal?
Taburan normal ialah taburan keberangkalian di mana pemboleh ubah rawat selanjar. Selanjar dia akan berbentuk simetri dan mempunyai nilai min. Kita gunakan simbol mu. Dan sisihan piawai kita gunakan simbol sigma. Lengkungnya berbentuk loceng. Kita akan gunakan tanda ini untuk mewakilkan taburan normal, iaitu pemboleh ubah X bertaburan normal dan mempunyai min, simbol mu dan variance sigma kuasa 2. Apakah ciri-ciri bagi taburan normal? Kita tengok bentuk graf dia adalah selanjar. Seterusnya, dia adalah simetri. Misalnya, sini ada satu paksi, sebelah kiri dan kanan adalah simetri. Ia adalah unit modal. Tengok, dia adalah hanya satu puncak saja. Dia adalah keluarga kepada glob. Luas di bawah glob adalah bersamaan dengan 1. Luas sebelah kiri dan kanan adalah sama, setengah. Sekarang kita teruskan kepada taburan normal piawai. Jadi semua bentuk glob ini kita nak piawaikan dia kepada satu taburan normal, nama sebagai taburan normal piawai. Kita ubahkan pemboleh ubah kita tukar kepada Z. Jadi Z ini pertaburan normal. Min dia adalah sifar. Variance dia adalah 1. Apabila variance dia 1, sisihan piawai dia, macam mana kita nak kirakan sisihan piawai dia? Sisihan piawai dia, kita punca kuasa 2, 1. Punca kuasa 2 nilai 1 adalah bersamaan dengan 1. Seterusnya, kita boleh gunakan jadual taburan normal piawai ini untuk kirakan nilai keberangkalian. Macam mana kita nak ubahkan pemboleh ubah X ini kepada nilai Z? Kita akan melalui satu formula. Formulanya adalah pemboleh ubah X tolak dengan min. Hasil tolaknya bahagi dengan sigma. Kita tengok graf bagi taburan normal piawai, di mana tengah-tengah sini adalah min. Sigma diwakilkan dekat sini ada 3 bahagian sifar tambah 1, iaitu positif 1, positif 2, positif 3. Ke sebelah kiri pula adalah negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Ciri-ciri sifil taburan normal piawai adalah seperti jumlah luasnya adalah bersamaan dengan 1. Kalau kita ambil setengah, artinya keberangkalian bagi Z score lebih besar daripada sifar, lebih besar daripada min adalah bersamaan dengan 0.5, iaitu setengah. Lebih kecil daripada sifar adalah bersamaan dengan keberangkaliannya bersamaan dengan 0.5. Kalau diberi nilai Z score dia adalah A. Jadi keberangkalian bagi Z lebih kecil daripada nilai positif A ini, kita akan kirakan gunakan jadual taburan normal piawai. Kita ada 2 jenis jadual taburan normal piawai. Biasa kita akan tengok dari sifilnya kita semak. Kalau graf dia buat lorekan dekat sebelah kanan. Ini kita namakan dia adalah keberangkalian hujung atas. Kalau dia graf dia label dekat sebelah kiri. Ini kita namakan dia adalah jenis jadual taburan normal piawai jenis lower tail, iaitu hujung bawah. Dalam video cikgu hanya akan bincangkan cara kita gunakan jadual taburan normal piawai lower tail. Sekarang kita bincangkan penggunaan jadual taburan normal piawai. Jadual taburan normal lower tail hanya boleh digunakan cari terus dalam kes di mana iaitu Z dia adalah lebih kecil daripada A. A ini adalah mesti nilai positif. Kalau A dia adalah nilai negatif, kita perlu jadikan dia 1 tolak QA. Misalnya, kita ambil contoh, carikan keberangkalian bagi Z adalah lebih kecil daripada negatif A. Apabila kita dapati dia negatif, apa yang kita perlu buat? Kita perlu jadikan dia 1 tolak. Seterusnya, Z lebih kecil sama dengan A. Apabila Z lebih besar daripada negatif A pula, kita nak dia, simbol dia mesti ikut lebih kecil, tapi dia lawan.
Negatif A, kita nak positif A. Lawan juga. Jadi lawan-lawan akan jadi ikut A. Kalau dia sekali lawan saja, kita perlu keluarkan satu tolak. Lepas tu, barulah keberangkalian jadi ikut. Lawan-lawan jadi ikut A. Kita tidak perlu letak satu tolak. Sekarang kita teruskan kepada keberangkalian di mana Z score dia adalah di antara nombor negatif. Negatif B, negatif A. Z di antara A dan B. Jadi kita boleh carikan dia dengan keberangkalian Z lebih kecil B tolak dengan keberangkalian Z lebih kecil daripada A. Keberangkalian kita perlu carikan Z score di antara nilai negatif A hingga sifar. Dia adalah luas bersamaan dengan sifar hingga A. Kita nak carikan keberangkaliannya, kita boleh gunakan keberangkalian bagi Z score lebih kecil daripada A tolak dengan Z score lebih kecil daripada sifar. Sekarang kita akan gunakan jadual taburan nombor piawai untuk carikan keberangkalian. Sekarang kita tengok soalan A. Z lebih kecil 1.05. Tengok tanda dia ikut positif. Kita tak labelkan dekat graf dia. Ini adalah bahagian positif. Kita labelkan 1.05. Kawasan yang perlu kita cari, kita boleh terus gunakan jadual taburan nombor piawai lower tail 1.05. Apakah yang perlu kita buat? Ini adalah garisan Z. Jadi garisan Z ini kita perlu cari 1.05. Kita tengok lurus ini dulu. 1.0. Dekat sini. Jadi dekat satu sini 1.0, kita lukiskan satu garisan. 1.0 sudah selesai. Sekarang 5. 5 kita ambil dekat atas sini. 5. Kita dapati setelah kita lukiskan dua garisan ini, dia bersilang pada satu nombor ini. Jadi nombor ini adalah 0.8531. Makna inilah jawapan bagi keberangkalian Z score lebih kecil daripada 1.05. Jawapannya adalah bersamaan dengan sifar 0.8531. Sekarang kita teruskan. Macam mana pula kita dapati tanda dia tidak ikut? Tengok, tanda dia kita nak lebih kecil, tapi tanda dia adalah lebih besar. Tapi nombor dia positif. Buat langkah pengiraan kita ada satu tolak. Ya, sekarang sudah boleh kita gunakan jadual ini untuk carikan jawapan. Okey, ini tempat 1.6. Sudah selesai 1.6. Kita teruskan kepada nombor seterusnya 2. Kita cari 2. Ya, 2. Garisan dia lukis. Nombor persilangan dekat sini adalah 0.9474. Jadi, kita boleh katakan jawapan bagi keberangkalian ini adalah 0.9474. Sekarang kita selesai 0.0526. Mana satu yang tidak ikut? Yang standard, kita nak tanda lebih kecil, ikut. Tapi Z dia positif. Tidak ikut. Jadi kita nak positif. Apakah yang perlu kita buat? Kita pulakan nombor negatif ini, kita nak jadikan dia positif. Ada dua cabaran. Cabaran yang pertama, nombor negatif akan jadikan positif sudah. Tapi kita perlu letak satu tolak di depan. Jadi bersamaan dengan satu tolak dengan sudah siap 1.9. Kita teruskan ke 5. 1.95. Bersilang pada 0.9744. Selesaikan hasil tolaknya. Jawapan mana satu yang tidak ikut? Ya, tanda dia lebih besar, tidak ikut juga. Nombor negatif tidak ikut juga. Apabila kedua-dua ini tidak ikut,
Dia saling mansuhkan. Jadi tidak perlu kita letak satu tolak. Dia akan terus tukar apa yang kita nak. Jadi kita terus boleh tukarkan tambah dia dari lebih besar kepada lebih kecil. Nombor negatif kepada nombor positif. Kita carikan dekat jadual 0.5, 2, 7. 7 kita ambil dekat mana? Cuba kita samat. Satu tempat lagi kita boleh lukiskan garisan, iaitu dekat tempat sini yang ada tulis tambah. Jadi artinya nilai dekat bawah sini yang kita pulakan dekat sini, dekat tempat yang ada tulis tambah, kita perlu tambahkan dia dengan, sekarang nilainya kita perlu buat tambah 0.6985. Kita tambah dengan, bukan tambah dengan 24, kita tambah dengan 0.24. Jawapannya 0.709. Nilainya adalah di antara kedua-dua nilai positif ini. Mari kita labelkan kawasan lorekannya. Kawasan lorekannya di antara 0.583 hingga 1.739. Ini adalah kawasan lorekannya. Jadi kita boleh gunakan Z-score lebih kecil daripada 1.739 tolak dengan kebarangkalian bagi Z dia lebih kecil daripada 0.583. Ya, jawapan dari jadualnya kita akan dapati nilainya adalah seperti berikut. Coba kita perhatikan 1.739. Nilainya kita perlu gunakan 0.9582 tambah dengan 0.0008. Jadi digit yang terakhir ini perlu tambah dengan 8. Jadi dapat 0.9590. Tolak dengan nilai yang seterusnya 0.5. Kita ambil 0.5. Lepas tu ambil 8, 3. Jadi nilainya kita perlu 0.719. Kita perlu tambahkan dia dengan 1 kosong di belakang, di dua digit yang dekat belakang sini. Jadi hasil tambahnya akan mendatangkan hasil 0.7200. Jadi hasil tambahnya gunakan kalkulator dapat jawapan 0.239. Tentukan kebarangkalian bagi Z-score-nya adalah di antara 0 hingga 1.83. Jadi 1.83 ini adalah kawasan lorekannya. Jadi kita tengok nombor positif, tanda dia ikut juga. Terus kita boleh tuliskan kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.83. Tolak dengan Z-nya adalah lebih kecil daripada 0. Carikan nilai ini dekat jadual. Z lebih kecil daripada 0 pula, nilainya dekat sini. 0.4664. Kebarangkalian bagi Z dia adalah sama dengan kebarangkalian bagi Z-score di antara 0.3 hingga 1.245. Seterusnya kita gunakan Z-score kurang daripada 1.245 tolak dengan Z-score kurang daripada 0.3. Mari kita selesaikan. Ini adalah jawapan yang sepadan. Jadi digit yang terakhir tambah dengan 9, kita akan dapat nilainya 0.8934. Tolak dengan, jadi nilai yang sepadannya adalah 0.6179. Carikan jawapan hasil tolak dengan gunakan kalkulator. Kita teruskan kepada soalan hash. Kita tengok luas kawasan berloreknya. Carikan nilai bagi kebarangkalian Z lebih kecil daripada 1.524 tolak dengan Z lebih kecil daripada 0.
Carikan nilainya dari jadual 0.9362 tolak dengan 0.5. Dapatlah jawapan 0.436. Kita teruskan kepada soalan I. Kebarangkalian bagi Z lebih kecil daripada 1.70, kita perlu tolak dengan Z dia lebih kecil daripada negatif 1.54. Sekarang kita selesaikan ini. Dia lebih kecil daripada negatif, jadi nombor negatif ini tidak ikut. Tukarkan dia jadi ke positif, kita perlu tambahkan 1 tolak di depan. Ya, sekarang kita selesaikan. Carikan nilai bagi Z lebih kecil daripada 1.54. Jadi 1 tolak dengan 0.9382. Mari kita selesaikan. Macam mana pula kalau soalan dia ada tanda modulus dekat sini? Ya, tanda ini cuba kita lukiskan. Tanda ini artinya nilai yang dekat nilai positif ini akan terdiri daripada nilai positif dan nilai negatif. Tanda lebih kecil artinya dia di dalam kebarangkalian bagi nombor positif. Z dia lebih kecil daripada nombor positif, tolak dengan kebarangkalian bagi Z dia lebih kecil daripada nombor negatif. Oke, kita teruskan. Macam mana kita nak selesaikan? Ada tanda negatif dekat sini. Kita perlu letak 1 tolak di depan. Kita selesaikan. J ada tanda modulus juga. Kita dapati tanda dia adalah tanda lebih besar. Mana kawasan lorekan kalau dia tanda besar? Tanda besar artinya di luar julat. Jadi di luar pagar. Ini adalah kawasan lorekannya. Jadi kawasan lorekan ini jawabannya adalah 2 kali bagi kebarangkalian Z lebih kecil daripada negatif 1.374. Kita dapati dia tidak ikut positif. Jadi nak tukarkan dia jadi positif, kita perlu letak 1 tolak di depan. Sekarang cikgu tunjukkan kaedah penggunaan kalkulator untuk mencari jawapan bagi kebarangkalian Z-score. Sekarang kita gunakan kalkulator FS570MS dulu. Langkahnya kita perlu tekan mod sebanyak 2 kali. Kita akan pilih 1. Tekan shift 3. Kita ada pilihannya. Untuk soalan ini kita perlu pilih P, iaitu simbol lebih kecil. P, kita keyinkan nombor dia 1.052 equal. Seterusnya kita dapati jawapan dia 0.8536. Kita teruskan kepada soalan B. Soalan B tandanya adalah lebih besar. Semasa kita nak gunakan kalkulator, kita ulang langkah yang sama. Kita tekan shift 3, kita akan pilih R. R adalah untuk yang sebelah kanan. R negatif 0.57 equal jawapannya 0.7157. Kaedah kalkulator kita akan gunakan Q. Kita gunakan Q, shift 3. Kita ambil Q. Kita key in negatif 1.54 equal. Jadi kita akan dapatkan jawapan 0.43822. Kalkulator ES kita perbezaannya adalah kita perlu tekan mod 3. Seterusnya AC shift 1 5. Kita akan buat pemilihan. Ada pilihan P, Q, R juga. Jadi kita pilih P untuk luas kawasan sebelah kiri. Jadi jawapannya
Sebaliknya, diberi jawapan keberangkaliannya, seterusnya carikan nilai Z. Diberi keberangkalian bagi Z lebih kecil daripada C adalah bersamaan dengan 0.9738. Jadi artinya lorekan kita mula dari kiri. Ya, nilai ini lebih daripada 0.5. Jadi C kita adalah nombor positif. Kita gunakan nilai yang tengah-tengah sini. Kita carikan keberangkaliannya 0.9738. Lukiskan garisan melintang dan garisan menegak supaya ia bersilang pada nilai ini. Nilai C 1.94. Kita teruskan ke soalan B. Mereka dia mula dari sebelah kiri, tapi luas dia kurang daripada setengah. Nilai C. Apakah nilai C sekarang? C sekarang adalah nombor negatif. Artinya jawapan yang nanti kita cari, kita perlu letakkan tanda negatif bagi C. Kita dapati kawasan lorekan ini luasnya, keberangkaliannya adalah 0.1891. Tapi jadual taburan nombor piawai ini, nombornya paling kecil adalah 0.5. Carikan luas yang sebelah lebih besar. 1 tolak 0.1891, iaitu 0.8109. 0.8106. Seterusnya tambah dengan 3. 6 nak tukarkan jadikan 9, kita perlu tambah dengan 3. Makna nilai C dalam nombor positif adalah sama dengan 0.881. Jadi kita tahu nilai C adalah nombor negatif. Jadi kita perlu letakkan negatif 0.881 sebagai jawapan kita. Kita teruskan ke soalan C. Kita tandakan. Mula dari sebelah kanan, keberangkaliannya kurang daripada 0.5. Ini adalah kawasan lorekannya. Kita dapati nilai ini kurang daripada 0.5. Jadi kita perlu ambil sebelah kawasan lorekan yang lebih besar daripada 0.5 supaya kita boleh carikan nilainya dari jadual. Jadi nilai yang perlu kita cari dari jadual adalah 0.6285. Jadi 0.6255 ditambah 30. Nilai C adalah bersamaan dengan 0.328. Okey, kita teruskan kepada soalan D. Ada modulus, kita labelkan. Jadi C ada nombor positif, C ada nombor negatif. Tanda lebih besar, artinya di luar julat ini. Lepas dua nombor ini mengambil dua kawasan lorekan yang berasingan. Jadi satu bahagian kawasan lorekan ini gunakan nombor 0.2714 ini kita bahagi dengan 2. Jadi kawasan lorekan ini adalah sama dengan 0.1357. Sekarang kita fokus ini. Jadi luas ini masih kurang daripada 0.5. Kita akan gunakan 1 tolak dengan keberangkalian bagi Z lebih kecil daripada C. 1 tolak dengan 0.1357. 0.8643. Ya, 0.8643 dekat sini. Ia mengambil nombor Z-nya 1.10. Pada video yang sebelum itu, kita carikan nilai bagi keberangkalian Z. Dalam video ini, kita akan belajar macam mana kita nak tukarkan pemboleh ubah S ini. Kita tukarkan dia kepada taburan nombor piawai. Seterusnya, carikan keberangkaliannya. Kita akan menukarkan pemboleh ubah rawa X kepada pemboleh ubah piawai Z gunakan formula ini. Misalnya, diberi satu pemboleh ubah lawak nomor X mempunyai min 100, variance 16. Jadi variance 16 isihan piawai
4. Kita tahu paksi tengah-tengah sini adalah mewakilkan Ming 100. Sisihan piawai kita pecahkan dia kepada 3 bahagian. Artinya ini kita akan tambah dengan sisihan piawainya iaitu 4. Sebelah kanan pula kita akan tolak dengan 4. Sekarang ini kita perhatikan, kita diminta carikan X lebih besar daripada 90. Dalam jadual memang kita tak ada nilai yang begitu besar. Kita perlu tukarkan taburan nombor ini kepada taburan nombor piawai, di mana min dia adalah sifar, sisihan piawainya adalah 1. Dekat sini kita perlu gunakan formula. Jadi Z adalah bersamaan dengan nilai X ini 90 tolak dengan min dia. Min dia adalah 100. Jadi tolak dengan min bahagi dengan sisihan piawainya. Sisihan piawainya ialah 4. Jadi sekarang kita nak carikan Z lebih besar daripada negatif 2.5. Jadi negatif 2.5 kita labelkan negatif 2.5 tambah lebih besar. Ini sebelah lebih besar. Sudah kita belajar gunakan kaedah kalkulator. Kita boleh gunakan R untuk carikan jawapan. Jawapannya 0.9938. Sekarang kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. S bertaburan nombor dengan min 100, variance 16. Artinya variance sisihan piawainya adalah 4. Jadi dia diberi 2 nombor. Jadi 2 nombor ini nak tukarkan kepada Z, kita perlu gunakan formulanya. Nilai Z-nya adalah di antara negatif 1.5, 1.5. Artinya luas kawasan inilah yang perlu kita cari. Gunakan Q. Kita cari 2 kali bagi keberangkalian di antara 0 hingga 1.5. Jadi kita gunakan simbol Q dalam kalkulator. 2 kali teruskan jawapan.